hingga tiba Ramadan berikutnya tanpa sebarang keuzuran. Manakala sesiapa yang berbuka atau meninggalkan puasa tanpa sebarang keuzuran, maka wajib bagi dirinya untuk menyegerakan qada puasa tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada bulan Ramadan adalah suatu ibadah yang diwajibkan kepada setiap mukallaf yang cukup syarat-syaratnya. Apabila seorang mukallaf cukup syarat-syaratnya, syarat-syarat wajib, maka wajib ke atasnya mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan puasa pada bulan Ramadan yang diwajibkan kepada setiap mukallaf yang cukup syarat-syaratnya itu, ia termasuk di dalam rukun Islam, termasuk dalam rukun kepada agama Islam. Suatu benda yang cukup besar, bukan kewajipan biasa, bukan kewajipan yang tahap dia adalah rukun kepada agama Islam itu sendiri. Namun dalam hal-hal tertentu, kerana ada sebab-sebab tertentu, orang yang pada asalnya, mukallaf yang pada asalnya wajib berpuasa pada bulan Ramadan, boleh dia berbuka. Yang mana dalam kitab ni menyebut beberapa golongan yang boleh berbuka. Hak yang pertamanya yang disebut adalah orang yang bermusafir dalam perjalanan yang jauh dengan tujuan yang diharuskan. Jadi yang pertama, hak yang boleh berbuka adalah orang yang bermusafir dengan dua syarat. Syarat yang pertama, perjalanan dia mesti perjalanan yang jauh. Maksud perjalanan yang jauh adalah perjalanan yang cukup 2 marhalah. Lebih kurang dalam 80 km lebih kurang. Yang keduanya, perjalanan itu adalah perjalanan yang harus. Maksudnya perjalanan yang harus, perjalanan yang bukan tujuan untuk melakukan maksiat. Kita ada orang yang bermusafir tujuan untuk melakukan maksiat. Ada orang bermusafir bukan tujuan untuk melakukan maksiat. Kadang-kadang tujuan untuk mengerjakan benda yang diwajibkan, kadang-kadang tujuan untuk melakukan perkara yang disunatkan, kadang-kadang tujuan untuk melakukan perkara yang harus, kadang-kadang tujuan untuk melakukan perkara yang makruh. Okey, hak yang 4 perkara hak yang kita sebut tadi, semuanya perjalanan itu bukan perjalanan maksiat. Perjalanan maksiat benda. Contoh, ni contoh je lah. Contoh, di KL ke ataupun Selangor ke, ada pesta joget. Oh, pesta joget weh. Oh, tengok ada ilah. Oh, ada pesta joget dah sekarang. Terengganu tak ada Terengganu tak ada Oh, sedap ni orang puang joget ni. Dia pakat gi. Sebagai contoh, tu perjalanan itu adalah perjalanan yang diharamkan, bukan perjalanan yang diharuskan. Perjalanan yang diharamkan, bukan perjalanan yang diharuskan. Kalau kita bermusafir, permusafiran itu adalah permusafiran haram, berdosa. Dan setiap rukhsah yang diberikan oleh syarak tidak dapat diambil oleh orang tersebut. Termasuklah berbuka puasa. Jadi orang yang boleh berbuka puasa ketika bermusafir, yang pertamanya syarat dia mesti permusafiran itu jauh, yang keduanya bukan tujuan untuk melakukan maksiat. Kita bermusafir kerana nak buat haji yang menjadi rukun Islam kepada kita. Orang nak pergi haji bulan Ramadan. Awal sangat awal sangat. Okey, kita buat contoh. Kita nak pergi buat umrah. Haji awal sangat. Oh, hebat bulan Ramadan gidoh. Jadi kira masuk bulan Syawal tu pakai niat lalu dah buat haji ifrad. 4 bulan 10 hari duduk dalam ihram. Oh, memang imam dia luar biasa tu. Baik. Jadi kita buat contoh umrah. Jadi dia ni umrah kali pertama. Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki dia buat pada bulan, dia pergi pada bulan Ramadan, bermusafir pada bulan Ramadan. Jadi dalam perjalanan dia bermusafir untuk mengerjakan umrah, benda yang diwajibkan, boleh dia berbuka puasa. Baik. Sama juga mak dia, adik-beradik dia duduk jauh. Jadi dia nak pergi ziarah adik-beradik dia. Jadi ziarah keluarga termasuk dalam perkara yang dituntut, termasuk dalam perkara yang disunatkan. Baik, boleh dia berbuka puasa untuk melakukan perkara yang harus, sehingga kan bermusafir untuk melakukan perkara yang makruh sekalipun, tetap masih lagi boleh dia berbuka puasa. Baik. Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masa lagi hak yang tidak disebut syarat oleh pengarang kita adalah orang yang bermusafir yang ingin berbuka puasa ketika bermusafir, syarat dia mesti permulaan siang hari itu dia telah bermusafir. Permulaan siang hari dia telah bermusafir. Jadi kalau permulaan siang hari dia belum lagi bermusafir, maka untuk hari tersebut tidak boleh dia berbuka puasa. Kerana bermusafir. Kita buat contoh. 2 Ramadan, pukul 10 pagi kita nak bertolak daripada Padang Mengkuang, nak pergi ke Shah Alam. Pukul 10 pagi 2 Ramadan. Dan kita akan duduk Shah Alam 2 hari. Lepas tu kita akan balik. Untuk 2 Ramadan hari tersebut tidak boleh kita berbuka puasa. Walaupun perjalanan tu jauh, walaupun perjalanan harus, kerana benda? Kerana awal siang hari, masa keluar fajar, kita masih lagi duduk kapung. Jadi untuk hari tersebut 2 Ramadan tu, keluar fajar, kita duduk kapung. Wajib aku puasa. Pukul 10 kita bermusafir. Orang yang bermusafir, tak wajib dia puasa. Jadi untuk hari tersebut, berhimpun pada kita perkara yang mengharuskan berbuka dan perkara yang mengharamkan berbuka. Jadi apabila berhimpun di antara perkara yang mengharuskan dan perkara yang mengharamkan, maka dimenangkan perkara yang mengharamkan. Jadi untuk hari tersebut tidak boleh kita berbuka. Baik. Sampai di Shah Alam. Puasa kedua, kita duduk sana lagi. Boleh kita berbuka sebab kita bermusafir. Okey, nampak dah kan? Hari ketiga kita duduk Shah Alam. Boleh kita hari ketiga dah. Hari keempat kita duduk Shah Alam lagi. Boleh kita berbuka. Sebab permulaan siang hari kita orang yang bermusafir. Hak tadi kita duduk kapung, awal siang hari tidak boleh kita berbuka. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, cuma selagi sebelum daripada kita masuk perbincangan hak yang berikut, mana lebih comel kita berbuka ke ataupun kita berpuasa. Dalam masalah ni, kalau kita tengok kepada pandangan ulama yang lebih luas, ternyata ulama berbeza pandangan. Cuma kita nak cerita mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian ulama mazhab yang lain. Apa hak yang diputuskan oleh sebahagian daripada ulama, termasuklah ulama mazhab Imam Syafi'i, adalah kalau sekiranya berpuasa itu menyusahkan dia. Jadi kalau dia puasa memang susah sangatlah, maka lebih afdal dia berbuka. Tapi kalau dia berpuasa tak susah. Tak susah pun kalau dia berpuasa. Macam biasa je. Contoh permusafiran zaman sekarang lah ni. Lah ni, duduk rumah tak ada ekong, duduk dah kereta ada ekong. Setengah rumah. Rumah tak ada ekong, dah kereta ada ekong. Lepas tu, pergi ke Lumpur, orang lain rebah. Buka pintu kereta, gah tutup, tidur. Rebah je ni bawa lambat pula. Orang biasa 4-5 jam gitunya, dia 8 jam baru sampai. Lambat dia rebah. Rebah slow je. Dia selama tak sampai, lama tu tidur. Bangun-bangun nak sembahyang aja. Jadi kan rasa mudah je. Kalau dia puasa pun tak ada masalah, maka lebih afdal dia berpuasa berbanding dengan berbuka. Sebab dia lebih afdal berpuasa, alasannya adalah orang yang berbuka ketika bermusafir tetap wajib qada. Jadi kalau dia puasa lalu, maka dia telah membebaskan zimmah, tanggungan dia. Jadi kalau dia berbuka, bermakna dia telah menanggung hutang. Kayak gini dia kena qada juga. Baik. Jadi kalaulah mudah untuk berpuasa, lebih afdal berpuasa. Kalau payah untuk berpuasa, susah. Kereta tak ada aircon. Kalau mai puasa ke Allah. Tukar polis dengan bomba tengah jalan. Jadi susah ke tukar polis dengan bomba. Jadi payah agak. Okey, untuk dia afdal dia berbuka berbanding dengan berpuasa. Baik. Orang yang diharuskan berbuka puasa kerana bermusafir, kena ingat, bukan boleh semata-mata berbuka, bahkan lepas daripada Ramadan wajib dia kena qada tanpa ada khilaf. Sebab Allah Taala sebut secara jelas dalam Al-Quranul Karim, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Sesiapa di kalangan kamu sakit ataupun dia bermusafir, lalu dia memilih untuk berbuka, maka wajib dia kena qada iddatun min ayyamin ukhar. Bilangan hari-hari yang lain. Wajib dia kena qada. Wajib pula dia kena qada selepas daripada
Ramadan. Dan bab qada pula ada perbincangan pula bab qada. Ada perbincangan yang panjang. Abang sebut beberapa masalah je bab qada ni. Lepas daripada Ramadan, awak wajib kena qada. Okey, perbincangan yang pertama. Wajib qada dengan segera ke ataupun tidak wajib dengan segera? Jawapannya tak wajib segera. Sebab dia tinggal puasa kerana ada keuzuran. Tak wajib segera. Maksudnya tak wajib segera bukan masuk lepas daripada raya pertama wajib kena qada lalu. Tak. Tidak wajib segera dia qada. Boleh dia qada pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tetapi dengan syarat. Jangan dia qada sehingga masuk Ramadan berikutnya tanpa sebarang keuzuran. Jadi kalau tak ada keuzuran, jangan masuk Ramadan berikutnya dak qada lagi. Itu tak boleh. Itu salah. Baik. Kalau dia tidak ada sebarang keuzuran, boleh dia qada tapi dia melewatkan qada sehingga masuk Ramadan berikutnya, ada pula hukum lain kena. Benda hukum lain, yang pertama, awak telah melakukan dosa. Sebab sengaja awak melewatkan qada sehingga masuk Ramadan berikutnya tanpa sebarang keuzuran. Jadi, apabila awak telah melakukan dosa, wajib awak kena bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala atas dosa tersebut. Yang keduanya, awak tetap kena qada puasa tersebut selepas Ramadan nanti. Yang ketiganya, awak kena bayar fidyah sehari secukup. Baik. Tengok, beberapa hukum hak yang melibatkan qada balik bagi orang hak yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dadang nak puasa tiba-tiba meninggal dunia lepas daripada Ramadan. Ada perbincangan pula. Ni perbincangan yang kita kena tahu sebab dia melibatkan ada berkait dengan harta pusaka ataupun tidak. Kalau ada berkait dengan harta pusaka, maka ahli waris tak boleh bagi belaka. Kalau bagi belaka, dia telah makan harta secara batin. Tak boleh. Kalau tidak melibatkan harta pusaka, maka tak ada masalah. Dan mana melibatkan ataupun tidak. Okey, dia tu lepas daripada Ramadan, siapa ke dia mati saat itu, ada tak waktu yang boleh dia qada? Ada tak waktu? Yang mana ada tak masa yang dia boleh dia qada tanpa sebarang keuzuran? Oh, tak ada sebab dia memang musafir sama, duduk situ 2 hari, dia mereka pula pergi situ, pergi sini. Memang musafir sama, siapa ke mati? Okey. Maka untuk permasalahan ni tidak wajib bayar fidyah untuk dia. Kerana dia tidak sempat iddatun min ayyamin ukhar. Bilangan hari-hari yang lain yang Allah Ta'ala sebut kepada dia wajib dia kena qada. Lepas daripada Ramadan memanglah dia tu mampu je qada tapi dia tangguh. Sebab ingat nak qada tahun depan. Nak qada bulan depan. Tapi mailen ni macam penyakit. Nak tengok-tengok segor-segor walek-walek ada mati. Baik. Jadi tak suka-suka dia mati tak sekarang. Okey, kalau begitu keadaannya, dia lepas daripada Ramadan dia mempunyai hari yang boleh dia qada tanpa sebarang keuzuran, tapi dia tidak qada sehingga dia mati, maka wajib kepada ahli waris dia kena bayar fidyah untuk puasa hak yang dia tidak qada itu. Sehari secukup. Melibatkan harta pusaka. Ambil daripada harta pusaka. Melainkan kalau ada mana-mana ahli waris untuk tabarruk, untuk keluar harta dia, itu tak ada masalah. Ataupun ada di kalangan ahli waris nak tolong qada. Tak apalah ahli waris kata kita bagi saka parak dah kita boleh kita tolong qada pula sikit seorang. Itu tidak menjadi masalah. Jadi maksudnya bab qada ni ada hukum yang banyak pula lepas daripada dia. Yang kedua, orang yang sakit jika dibimbangi mendatangkan mudarat. Orang sakit boleh dia berbuka puasa. Kalau dia sakit boleh berbuka puasa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman kana minkum marida. Orang sakit dia boleh berbuka puasa. Tapi kena ingat, bukan semua sakit boleh berbuka puasa. Sakit yang boleh berbuka puasa, yang pertamanya kalau dia berpuasa boleh mati. Hal tu bukan boleh berbuka, bukan wajib dia kena berbuka. Kalau dia puasa, maka akan saat ni mati, akan hilang fungsi anggota dia. Fungsi anggota dia hilang, lupuh dan seumpamanya sebab sakit dia. Maka hak tu wajib dia kena berbuka. Tak boleh dia berpuasa. Lepas tu kalau dia puasa, dia sakit dah lah ni. Kalau dia puasa lambat baik, okey, boleh dia berbuka. Kalau dia puasa akan bertambah sakit, boleh dia berbuka. Kalau dia berpuasa akan berlaku kecacatan pada anggota yang zahir. Hak yang hamba cerita saat ni tu disebut oleh ulama fiqh dia, setiap sakit yang mengharuskan tayamum, kalau sekiranya berlaku kepada orang yang sakit begitu, kalau dia puasa
maka boleh dia berbuka. Tapi kalau sakit sikit je sakit, bukan banyak ngak sakit sikit je, darah ibu jari kaki je, sebab parok ngak bahan beli duriang, nyelanggar duriang, darah ibu jari kaki tau. Duriang banyak lah ni kan. Beli banyak nyelanggar, tah beli banyak tak depan muka pintu. Gaduh-gaduh tubik nyelanggar darah kaki. Baik. Dah boleh tak dia nak buka puasa? Tu tak boleh. Hak darah sikit gitu. Tu bukan sakit yang mengharuskan berbuka puasa. Baik. Yang ketiganya, wanita mengandung atau menyusu sekiranya mereka bimbang akan memudaratkan dirinya atau anaknya. Perempuan yang mengandung, yang hamil dan perempuan yang menyusu boleh dia berbuka. Tapi kena ingat, boleh berbuka bukan kerana mengandung dan bukan kerana hamil. Itu kita kena faham boleh. Boleh berbuka bukan kerana mengandung dan bukan kerana hamil. Bukan. Kalau boleh berbuka kerana mengandung bukan kerana hamil, maka setiap perempuan yang mengandung, sama je. Kalau boleh berbuka kerana hamil, kerana menyusu, maka setiap perempuan yang menyusu, setiap perempuan yang hamil, maka boleh berbuka puasa. Sedangkan tidak ada suatu nas daripada hadis Nabi sallallahu daripada Quran dan hadis yang menyatakan perkara tersebut, sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabiat mengandung. Di zaman Rasulullah para sahabiat mengandung, para sahabiat memberi susu kepada anak. Apa yang disebut oleh ulama fiqh, perempuan yang mengandung dan perempuan yang hamil boleh dia berbuka puasa bukan kerana, ulang benda sama kau. Perempuan mengandung dengan perempuan menyusu anak, dia boleh berbuka puasa adalah kerana sebab yang lain. Sebab dia kalau dia puasa akan memudaratkan diri dia. Kalau dia puasa akan memudaratkan kandungan dia. Kalau dia puasa siangkan anak dia, memudaratkan anak dia. Kalau dia puasa dibimbangi memudaratkan dia ataupun memudaratkan anak dia, ketika tu boleh dia berbuka. Tapi kalaulah dia hamil, lepas tu kalau dia puasa tidak memudaratkan dia dan tidak memudaratkan kandungan dia, kalau dia tengah menyusu anak, kalau dia puasa tak ada masalah pun diri dia, anak dia pun tidak menjadi masalah, maka waktu tidak boleh dia berbuka puasa. Itu kita kena faham sebab dia perempuan hamil dengan perempuan mengandung boleh berbuka puasa. Tengok di sini kata ni, wanita yang mengandung dan menyusu sekiranya mereka bimbang akan mudarat dirinya atau anaknya, boleh dia berbuka puasa. Kalau tidak bimbang, maka tak boleh dia berbuka puasa. Kembali kepada asal, wajib setiap mukallaf kena berpuasa. Yang keempat, seseorang yang menyelamatkan yang bernyawa yang hampir binasa. Ini boleh dia berbuka puasa. Jadi kita kata ni sebagai contoh, bomber dia mesti kena menyelamatkan mangsa. Dia perlu kepada tenaga untuk menyelamatkan mangsa. Kalau puasa tak ada tenaga, maka ketika itu boleh dia berbuka. Katanya kesemua golongan di atas wajib qada puasa yang telah ditinggalkan. Semua hak yang atas tadi, hak yang kita cerita, mesti kena qada balik puasa hak yang ditinggalkan. Adapun bagi orang yang menyelamatkan nyawa yang hampir binasa selain qada, wajib dia mengeluarkan secukup bagi setiap hari. Kalau kita tidak berpuasa bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain, macam contoh bomber saat ni, dia tak ada masalah, tapi oleh kerana perlu kepada nak bantu orang, jadi dia terpaksa kena berbuka puasa. Jadi dia berbuka puasa kerana orang lain, maka ketika tu wajib dia kena mengeluarkan fidyah secukup sehari. Mengeluarkan fidyah secukup sehari sebab dia berbuka kerana orang lain. Melainkan gini, dia hari tu memang ada tugas yang berat lah. Kena masuk dalam hutang, kena cari orang hilang, buat bomber Tapi ada hak 2-3 orang, hak yang jual jenis kuat imang ni tetap nak tak berbuka, biarlah hamba nak puasa. Tapi masa duk cari orang tu lembek. Hak dak lidah kena buka puasa. Dia pun buka puasa. Hak tu wajib dia kena qada sahaja, tidak perlu dia bayar fidyah. Sebab dia berbuka kerana diri dia, bukan kerana orang lain. Hak yang golongan pertama dah nak lembek lagi, buka dah. Sebab dia kata hamba ni
perlu kepada tenaga pun semua sekali, nak selamat orang, dia buka puasa. Maka wajib dia kena qada, kemudian wajib dia kena bayar fidyah sebab dia berbuka puasa untuk orang lain. Tu kita kena faham perbezaan antara dua perkara tersebut. Begitu juga wanita yang mengandung dan menyusu yang berbuka puasa kerana bimbang kemudaratan terhadap anaknya. Jadi perempuan kalau dia berbuka puasa kerana anak dia tak ada masalah. Maka wajib dia kena qada balik puasa tersebut. Wajib dia kena bayar fidyah secukup sehari. Tapi kalau kerana diri dia tak gerak, ataupun kerana diri dia serta kerana anak, dua-dua, maka wajib dia kena qada saja tanpa bayar fidyah. Fidyah ni tak banyak mana. Bunyinya fidyah tak banyak mana. Dia fidyah ni secupuk. Secupuk lebih kurang dalam 650 gram gitu je. Kalau sebelum ni lebih kurang dalam RM1.7, RM1.8. Tapi lah ni tak boleh dah. Beras naik harga lah ni. Beras naik harga parok jadi mungkin lebih kurang hampir 2 ya pula lah. Secupuk. Tapi naik 2 sen gitu je. Kalau bos setakat secupuk tu. Tapi 2 sen pun kalau main 100 cupuk, mai 30 cupuk, nengung juga kita. Bak tu lah nengung, bak tu komah tu. Tu dak nengung mana orang puang. Bak tu komah tambah-tambah bitih lagi tu dak nengung mana. Katanya, atau seorang yang lewat qada puasanya sehingga tiba Ramadan berikutnya tanpa sebarang keuzuran. Dia sengaja melewatkan qada puasa pada bulan Ramadan sehingga tiba Ramadan berikutnya tanpa sebarang keuzuran, maka wajib dia kena bayar fidyah. Sebagaimana hak yang kita cerita tadi. Selain daripada qada tu tak kena qada. Manakala sesiapa yang berbuka atau meninggalkan puasa tanpa sebarang keuzuran, maka wajib bagi dirinya untuk menyegerakan qada puasa tersebut. Orang hak yang tidak berpuasa, tengok. Orang hak yang tidak berpuasa sengaja. Macam ramai kan? Budak-budak muda di tempat kita, orang tua pun ada tau. Orang tua ada tau. Hari tu sekali, hamba tak sebut nama. Orang pun tak kenal lah ke. Dia pergi pasar borong. Kita pergi pasar borong. Ada yang cerita Pak Nega dia. Dia duduk nega. Mungkin duduk ngeping kuat sangat saat itu. Tak ada suara. Kabur-kabur senyap. Hilang apa mana. Tiba-tiba mari. Semua bok bawa rokok. Kalau salah minum air mungkin kita kata ya letih sangat. Tak boleh. Tapi kalau rokok ni pelik. Jadi hak tua-tua pun ada juga. Semoga Allah Ta'ala mengampung dosa kita dan dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembalikan mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara hak yang terbaik. Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang hak yang sengaja tak puasa pada bulan Ramadan, wajib dia kena qada balik puasa tersebut dengan kesepakatan ulama. Pak mazhab sepakat mengatakan wajib dia kena qada. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib kena qada dan wajib segera qada. Maksudnya wajib segera qada, raya kedua tu awak kena qada lalu. Kalau tidak qada, dosa pula. Jadi bermakna setiap hari dosa sama. Dia ingat. Hamba ingat hamba dosa sebab tak puasa pada bulan Ramadan je. Rupanya setiap hari dia dosa. Raya kedua dosa. Dah apa kedua? Awak dosa sebab awak tak puasa. Tak puasa mana? Ni bukan bulan Ramadan. Sebab awak kena qada. Awak wajib segera qada. Awak tak segera qada, dosa pula. Hari ketiga dosa, hari keempat dosa, hari kelima dosa. Dosa kau banyak. Jadi kerah ketung hati. Sebab kita ni apabila kita melakukan dosa, apa hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Diguriskan dalam hatinya gurisan hitam. Disebut oleh Rasulullah. Apabila berdosa, maka diguriskan dalam hati dengan gurisan yang hitam. Apabila diguris dengan gurisan yang hitam, kata Rasulullah, fa idza huwa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia tinggal maksiat tersebut, dia qada balik, dia bertaubat, lepas tu dia beristighfar kepada Allah, suqila qalbuh, dibersihkan balik hati dia. Hati dia bersih semula. Lepas daripada hati dia bersih, maka dia dapat menjodoh mana hak yang baik, mana hak yang buruk. Tapi kalau hati kotor, hati hitam, maka dia tidak dapat menjodoh mana hak yang baik dan mana hak yang buruk. Katanya, okey, kita masuk dalam bab baru.
Dok lagi, ada sikit lagi. Faslun. Wa syartu sihhati li'tikaf an-niyyatu wal lubthu fil masjid wal islam wal aqlu wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas wat taharatu 'anil janabah. Di ahli i'tikaf tu kita silap sikit itu. Kita silap tok hamzah di bawah alif. Dia sebenarnya tidak ada hamzah. Sebab i'tikaf dia dipanggil masdar daripada fa'il i'takafa. I'takafa ya'takifu i'tikaf. Di masdar daripada fa'il ifta'ala adalah hamzah wasal. Daripada sudut imla tak perlu letak hamzah. Ni kita silap sikit je ni. Baik. Saya dah banyak-banyak silap lah. Wa syartu sihhati li'tikaf an-niyyatu. Syarat sah i'tikaf adalah an-niyyatu. Niat. Silap kita baca Arab dulu, kita terjemuh pula. Wa syartu sihhati li'tikaf an-niyyatu wal lubthu fil masjid wal islamu wal aqlu. Wal islam betul-betul dah. Islam tak kena ada hamzah. Kerana ada perbincangan ni lah. Tak apalah kita bincanglah. Wal aqlu wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas wat taharatu 'anil janabah. Baik. Ni kita masuk dalam bab baru, iaitu bab iktikaf. Kita di sana ada ibadat yang dikenali sebagai ibadat iktikaf. Orang yang duduk mari masjid semua, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang kepada dia boleh melakukan suatu ibadat yang dikenali sebagai ibadat iktikaf. Kita pada malang ni, kalau orang faham benda keadaan dia sekarang ni, sebenarnya banyak pahala yang didapat. Yang pertama sekali, lepas daripada kita sembahyang maghrib, kita menunggu untuk sembahyang isyak. Orang yang duduk dalam masjid menunggu sembahyang, dia pada hukum sembahyang. Maksudnya dia tetap dapat ganjaran pahala. Tunggu sembahyang dapat ganjaran pahala. Yang pertama. Yang keduanya, kita duduk dalam masjid niat iktikaf pula, dapat pahala pula. Kita tambah lagi, aku duduk dalam masjid ni bukan aku nak tunggu sembahyang saja, aku nak tunggu sembahyang berjemaah, dapat pahala. Nak sembahyang secara berjemaah. Lepas tu niat pula, lagi aku nak sembahyang sunat, dapat pahala lagi. Dapat daripada niat. Pak bayar nak bayar sunat pun, dapat ada pahala niat. Baik, kalau bayar sunat dapat lagi pahala yang besar. Lepas tu duduk dalam majlis ilmu. Niat molek duduk dalam majlis ilmu juga dapat pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk dalam bab iktikaf. Katanya syarat sah iktikaf yang pertamanya niat. Iktikaf adalah ibadat. Setiap ibadat perlu kepada niat, maka mesti kena niat. Iktikaf kita mesti kena niat. Niat tempat dia di mana tempat dia? Tempat niat adalah hati. Dalam hati kita, kita qasak bahawasanya aku duduk dalam masjid saat itu kerana ingin melakukan ibadat yang dikenali sebagai iktikaf. Baik. Dia orang iktikaf ni asal duduk dalam masjid je. Ia tidak disyaratkan sembahyang, tidak disyaratkan kita kata baca Quran. Duduk dalam masjid dengan niat iktikaf sudah memperolehi ibadat iktikaf, pahala iktikaf, niat. Yang keduanya, menetap di dalam masjid. Okey, kena berhenti, kena duduk. Kalau masuk, kita tak berhenti, tubik. Sebab kalau masuk kau ni, tubik kau ni, ada perbincangan juga di kalangan ulama, ambil lupa perbincangannya. Tapi di sini jelaslah, kalau orang duduk, sah iktikaf dia. Jadi kalau dia tetap dalam masjid, hanya lalu jalan, jadi tidak sah iktikaf dia. Cuma ada perbincangan di kalangan ulama dalam bab ni, cuma melupa. Baik, menetap dalam masjid. Adakah disyaratkan sehari semalam, disyaratkan sehari? Mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan sehari. Bahkan kalau duduk seminit pun dah dapat pahala iktikaf. Mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan orang yang beriktikaf berpuasa. Di sana ada pandangan sebagian ulama mesti kena orang beriktikaf tu berpuasa. Mazhab Imam Syafi'i tidak mensyaratkan. Yang keempatnya berakal. Yang kelimanya suci daripada haid dan nifas. Yang keenam suci daripada janabah, daripada berjunub. Berjunub ni terjadi, yang pertama bersetubuh, yang keduanya keluar mani. Jadi kalau dia mandi dah, selesailah. Jadi boleh iktikaf.
Dan iktikaf ni tidak disyaratkan ada wudu. Tak ada wudu pun sah iktikaf dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habis berkenaan dengan bab iktikaf. Kita nak masuk dalam bab baru iaitu bab haji. Antara rukun Islam yang diwajibkan kepada mukallaf yang berkemampuan adalah haji. Sebab apa kita kata berkemampuan? Kerana haji ni dia melibatkan perjalanan jauh dan melibatkan perbelanjaan tinggi. Tambah-tambah di zaman kita. Oh, zaman kita tu dapat subsidi dari kerajaan dah. Jadi kalau dah dapat subsidi hampir lebih kurang dalam 30,000. Tu bukan daftar ni 150 tahun akan datang baru tiba giliran kita. Giliran je lah. Mungkin boleh pergi awal banyak lagi. Cuma gitulah. Oleh kerana haji ni melibatkan perjalanan jauh, melibatkan perbelanjaan tinggi. Sebab itulah ketika Allah Ta'ala mewajibkan haji, Allah Subhanahu wa taala menyebut man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu. Mampu di sini dua. Yang pertamanya ada perbelanjaan, yang keduanya ada kenderaan. Kalau zaman kita tak kira ada kenderaan di zaman kita. Di zaman kita ni ada duit yang boleh kita bayar kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana sebagai contoh tabung haji untuk kita mengerjakan haji. Baik. Seterusnya katanya babul hajj wa yajibul hajj wal umratu 'ala al muslimil balighil 'aqilil hurril qadiri 'alayhi bi nafsihi aw bi ghairihi in 'ajaza bi maradin la yurja bur'uhu aw kibar. Bab haji, diwajibkan haji dan umrah ke atas. Wajib haji dan umrah. Dia haji satu benda, satu ibadat, umrah satu ibadat yang lain. Jadi sepakat ulama mengatakan haji satu ibadat, umrah satu ibadat yang lain. Cuma ulama berbeza pandangan dalam bab umrah saja. Kalau bab haji, ijma' ulama mengatakan wajib kepada mukallaf yang cukup syarat-syaratnya. Manakala umrah, ulama berbeza pandangan. Adakah wajib atau sunat? Jadi umrah ni orang yang mampu wajib ke sunat aja dia buat? Berlaku khilaf. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, dan bukan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama, mengatakan bahawasanya sebagaimana diwajibkan haji, begitu juga diwajibkan umrah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Sebagaimana wajib kita mengerjakan haji, wajib juga kita mengerjakan umrah. Cuma wajib haji, hak ni berlaku ijma'. Wajib umrah tidak berlaku ijma' di kalangan ulama'. Diwajibkan haji dan umrah ke atas. Ke atas apa? Muslim. Orang kafir tak wajib haji, tak wajib umrah. Muslim yang baligh, kanak-kanak tak wajib haji, tak wajib umrah. Cuma bab haji dan umrah walaupun tidak wajib kepada kanak-kanak, tapi kanak-kanak kalau dia buat sah. Walaupun kanak-kanak yang tidak mumayyiz, tapi dengan syarat mesti wali dia hak yang berniat untuk dia, wali dia hak yang bawa mengerjakan perbuatan-perbuatan umrah dan perbuatan haji. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul keluar daripada Madinah menuju ke Mekah untuk mengerjakan haji, tiba-tiba Rasul berjumpa dengan satu rombongan. Maka Rasul tanya, man hum? Rasul tanya, man antum? Siapa kamu ni? Mereka pun kata, kami ni adalah orang Islam. Tujuan kami nak pergi ke Mekah untuk buat haji. Lepas tu dia pun tanya Rasulullah, dia tak kenal lagi Rasul. Dah siapa mu? Kata Rasul, aku adalah Rasulullah. Maka kemudian seorang perempuan yang kendong anak kecil, duduk bawah tudung dia waktu baik, akak Rasulullah. Dia akak Rasulullah, alihada hajj? Adakah untuk orang budak ni haji? Kata Rasulullah, na'am, tapi walaki ajr. Memang boleh. Budak tu boleh buat haji, tapi ganjaran pahala dapat kepada mu. Jadi wajib haji syaratnya mesti kena balik.
Kanak-kanak tak wajib haji. Tapi kalau kanak-kanak buat haji, sah. Kalau kanak-kanak hak yang telah mumayyiz, boleh dia niat sendiri. Tapi kanak-kanak hak yang belum mumayyiz, wali dia hak yang berniat untuk dia. Tapi kanak-kanak hak yang buat haji, nanti apabila dia dewasa kat lagi, dia balik kat lagi, mesti dia kena buat haji semula. Kerana hajjatul Islam, haji rukun Islam tidak gugur dengan ataupun tidak gugur seseorang tu buat ketika dia kanak-kanak. Mesti dia buat ketika dia telah balik. Baik. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib haji, tidak wajib umrah. Yang keempat, merdeka. Hamba tidak wajib haji, hamba tidak wajib umrah. Yang kelimanya, berkemampuan dengan dirinya sendiri dari sudut kewangan dan kesihatan badan. Kalau zaman kita lah, diri dia sendiri mampu, atau dengan bantuan orang lain. Dia tak mampu, tapi bantuan orang lain boleh buat. Sekiranya dia tidak mampu dengan sebab sakit yang tiada harapan sembuh atau terlalu berusia. Dia ni memang apa sebab umur tua sangat. Aduh. Sakit tu dok lah, tapi nak jalan dak rok sangat dia ni. Dak rok sangat. Sakit sikit-sikit tu adalah. Ataupun dia sakit tidak diharapkan sembuh, maka dikirakan mampu juga, tapi mampu dengan orang lain. Maksudnya dia wajib, dia kena upah haji untuk dia. Orang tua hak yang tidak mampu untuk pergi haji dengan sendiri, tapi ada pitih, wajib dia kena upah haji untuk dia walaupun dia hidup. Dia kita dua, buat haji untuk orang lain. Ada kala orang lain saat itu orang mati dah, ada kala orang hidup. Kalau orang mati ada perbincangan dia. Kita nak cerita orang hidup. Boleh tak kita nak buat haji untuk orang hidup? Tak boleh. Pada asalnya tak boleh. Kerana haji adalah ibadat yang dituntut kepada seseorang, kepada individu. Sebagaimana kita tidak boleh nak tolong buat ibadat semayang untuk orang, begitu juga tidak boleh kita nak buat ibadat haji untuk orang. Kawan kita sibuk kerja, dia tanya, awak nak pergi mana? Ni bunyi nak masuk dah asal awak nak pergi masjid, nak bayang. Orang budak odang nak bayang, awak telah bayang tak apa ke? Tak boleh gitu. Ambo ya puluh ya. Tak pun belajar take oping lagi. Tak boleh. Bak semayang tak boleh kita suruh orang. Sama kat puasa. Tak boleh. Pada asalnya setiap ibadat yang dituntut kepada mukallaf tu kena buat sendiri. Cuma oleh kerana ibadat haji ni ada dalil yang menunjuk bahawa boleh buat untuk orang lain, maka ulama memutuskan berdasarkan kepada dalil ibadat haji boleh kita buat untuk orang lain. Kalau kita nak buat untuk orang hidup, mesti kena cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, tak boleh. Syarat yang pertama, orang tu telah lanjut usia. Maka boleh kita buat untuk dia. Dia mampu sebab lanjut usia. Kalau lanjut usia gagah, itu lain. Ada setengah orang tua, hamba jumpa di mana, umur dia 80 lebih, tapi gagah. Mata pun nampak. Tapi tanya dia benda amalan dia, tak ada amalan dia. Cuma bak makan lah dia jaga. Hamba lupa dah di mana hamba jumpa, tak ingat dah. Baik. Jadi gagah. Allah orang muda. Gagah dia. Pitih banyak. Tu kena buat diri. Ni umur 80 dah orang dah. Pitih banyak. Pitih celah batal je 30k. Hak dah masuk bawah lembek lagi. Ni sungguh orang tua dia lepas mati tu cari 40k, 50 ada. Celah batal, celah lembek macam-macam dia top pitih. Orang tua kan. Banyak pitih jadi ada kemampuan tu, tapi kemampuan orang lain buat untuk dia. Jadi wajib kena upah haji untuk dia. Baik. Begitu juga kalau orang tu sakit yang tidak diharapkan sembuh. Dia ni muda, dia umur 30, tapi sakit dia ni sakit memang luar biasa sungguh lah. Jadi hospital kata sakit ni sakit kekal, buat mati sakit lagu ni. Tak boleh nak pergi lah, kalau nak pergi diri tak boleh. Maka dia ni wajib kena upah haji. Ataupun jenis dia ni tak sakit, tapi kalau naik kapal terbang pesang, tak boleh. Tengok kapal terbang tak boleh. Tak apa, wajib kena upah haji. Seterusnya, faslun furudul haji khamsah. Al-ihramu wa huwa an-niyyatu bil qalb wal wuqufu bi Arafah wal tawafu ba'da al-wuquf thumma as-sa'yu wal halqu aw at-taqsir. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada tak pertanyaan?
Oke, kalau tak ada pertanyaan, kita berhenti sini dulu. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.